سر ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور المزبين نسيان بنوره وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعك آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا ولعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sambung pembahasan kita dalam kitab Qatrul Ghaisiyah fi ilmi Sufiyah ala syari'ati Muhammadiyah. Muka surat 8. Telah berkata Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah tawarikhnya. Ibnu Khaldun ni pada ulama itu besar, tuan-tuan, keluaran Jami'ah Qurawiyin di Maghribi. Ibnu Khaldun pakar dalam beberapa bidang khusus, dalam bidang kesastraan dan macam-macam lagi lah. Ilmu ini ialah sebahagian daripada ilmu syarak yang didatangkan dalam agama Islam pada kurun yang pertama. Ini ilmu tasawuf. Kata Ibnu Khaldun, tuan-tuan, ilmu tasawuf ini sebahagian daripada ilmu syarak. Makna fardu ain, kan? Yang didatangkan dalam agama Islam pada kurun yang pertama lagi. Pada asalnya semua kaum sentiasa berjalan di atas perjalanan ahlil haq dan hidayah. Ahlil haq, hakikat, kan? Orang yang benar, orang yang mengetahui tentang zat, sifat, asma, af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah, mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahlil haq dan juga hidayah, kan? Sentiasa di atas perjalanan ahli haq, makna sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti perjalanan salaf umat ini. Apa itu salaf? Iaitu orang-orang yang hebat, yang terdiri daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Salaf, kita ada dua golongan antara Nabi SAW sehingga kita ni dibahagikan kepada dua golongan. Daripada zaman Rasulullah SAW sehingga kita ini, tuan-tuan, ada dua golongan. Golongan yang pertama disebut sebagai golongan salaf. Salaf, apa makna salaf? Apa yang dimaksudkan dengan salaf? Daripada hadis Nabi SAW yang telah disahihkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Khairun nas qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Aywa, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadis ini hadis yang sahih, yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, yang diulangkan matannya oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu sebanyak 3 kali dalam Sahih Bukhari, melalui perawi yang berbeza. Kan? Melalui perawi yang berbeza. Baik, Nabi menyatakan sebaik-baik manusia, khairun nas. Ni Nabi nak cerita pasal generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik adalah qarni, pada kurun aku. Kurun disebut oleh Imam Khaldun kat sini, kurun pertama lah, diambil oleh kalam Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana start daripada kurun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada pada zaman Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, itu adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Lepas tu Nabi menyatakan lagi, thummal ladzina yalunahum. Baik, lepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tinggallah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Puluhan ribu banyaknya. Ya, puluhan ribu banyaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Sebahagian ulama menyatakan yang berada di Madinah, di Baqi', yang dikebumikan di Baqi', di Madinah Al-Munawwarah, lebih kurang 15,000 orang. Makna baki puluh ribu lagi berada di luar Madinah. Ramai sahabat cukup ramai. Sahabat ini dikira orang yang melihat Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah ada yang beriman dengan Rasulullah tapi tak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak dikira sahabat. Tidak dikira sahabat. Yang dikirakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang Rasulullah kata khairun nasi qarni, itu adalah yang beriman dengan Nabi dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melihat Nabi tapi tak beriman, tak dikira sahabat. Ada yang beriman tapi tidak melihat Nabi, tak dikira sahabat. Uwais Al-Qarni radhiyallahu taala anhu hidup pada zaman Nabi tapi tak melihat Nabi, maka dia bukan sahabat. Dia jatuh kepada generasi ataupun peringkat yang kedua yang Nabi mengatakan summal ladzina yalunahum. Kemudian mereka yang mengikuti para sahabat tadi. Meninggal wafat Rasulullah, tinggal sahabat. Sahabat tadi ada generasi yang mengikut sahabat, itu yang dikatakan summal ladzina yalunahum. Generasi yang kedua, kan? Ataupun disebut sebagai generasi tabi'in. Tabi'in. Kemudian Nabi nyebut lagi summal ladzina yalunahum. Dua kali Nabi ulang. Makna generasi selepasnya pula. Iaitu generasi tabi'in. Kan? Generasi tabi'in, sebagai ulama nyatakan tabi'in. Makna sahabat, tabi'in, dan ada juga yang menyatakan tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'in itu dalam tempoh thummal ladzina yalunahu. Thummal ladzina yalunahu. Kan? Makna sahabat Nabi, sahabat dan tabi'in lah kita katakan. Daripada jarak 300 ke 500 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah salaf. Itu dimaksudkan salaf. Mereka yang salaf ini ahli hak dan ahli hidayah, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan iman yang penuh. Tuan-tuan, tak ada tanya-tanya dah. Tidak mentakwil, tidak mentafsir ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang bersifat mutasyabihat. Bila dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Kalau kita terjemahkan yadullah itu tangan. Kalau terjemah dari segi literal, dari segi bahasa lah, tangan. Kita fahamkan itu bukan tangan Allah, itu kekuasaan Allah yang dimaksudkan. Tapi para sahabat dan juga tabi'in ini apabila mendengar yadullah, mereka menyerahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah beriman penuh. Bab-bab perkara yang mutasyabihat, yang menyerupakan Allah, seperti menyerupakan Allah kepada makhluk tersebut atau menyerupakan makhluk kepada Allah, mereka tak tanya. Mereka tak tanya. Mudah cakap, kalau diberi kat Nabi, apabila Nabi menyampaikan hadis ke, mereka menerima. Tak ada banyak tanya dah. Ya Rasulullah, kalau ni macam mana? Kalau ni macam mana? Kalau ni, kalau yang selalu kita tanya ni lah. Kan? Kalau bab fiqh tu kalau padahal tak jadi dah. Kan? Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in tak ada. Mereka menerima sepenuhnya tanpa ada apa sebarang perbahasan, tanpa ada sebarang pertelingkahan, tanpa ada sebarang pengkajian semula berdasarkan hadis Nabi SAW dan juga Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana iman mereka kuat, teguh. Tuan-tuan, iman mereka tak boleh digoyang.
tak boleh digoyah. Kerana itu tak ada ajaran sesat zaman tu, tuan-tuan. Iman di kalangan mereka tak ada ajaran sesat. Di kalangan mereka yang munafik ramai lah, ya. Di kalangan, contohlah Imam Abu Hanifah, dia salaf, tuan-tuan. Imam Malik salaf, Imam Syafi'i salaf. Wafat Imam Abu Hanifah 150 Hijrah, lahir Imam Syafi'i 150 Hijrah. Imam Ahmad Ibn Hanbal salaf, tuan-tuan. 4 mazhab kita duduk di kalangan yang salaf, duduk di kalangan mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW, summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kan? Mereka yang berada, yang mengikut generasi selepasnya, mereka yang mengikut generasi selepas, iaitu mengikut para sahabat ikut pada Nabi SAW, ya. Tanpa ada sebarang pertanyaan, tanpa ada sebarang perbahasan berkaitan dengan ilmu usul, ilmu usul, tuan-tuan. Tidak ada pertanyaan, perbahasan, tidak ada. Mereka menerima keseluruhan wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan beriman dengannya, beriman dengan. Selepas daripada zaman salaf, adanya zaman khalaf. Kita lah, dia dua golongan, salaf dan juga khalaf. Sebaik-baik zaman ialah zaman salaf, yang dokek dengan Nabi SAW. Pasal kita kena merujuk mereka yang berada di zaman salaf, kan? Menjadi rujukan kepada kita. Maknanya contoh, kalau Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad Syafi'i, Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, dia salaf. Ataupun dalam bidang tasawufnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, yang belajar dengan anak murid kepada Imam Syafi'i, Abu Thur Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam bab tasawuf, kembali kepada rujukan dia, sebab dia paling dokek dengan Nabi, ya, dia paling dokek. Kita tak menafikan ulama yang berada pada zaman selepasnya seperti Imam Ghazali dan sebagainya, tapi Imam Ghazali pun merujuk kepada dia, Imam Junaid Al-Baghdadi. Mana-mana yang paling dekat dengan Nabi menjadi sumber rujukan utama kita. Sehinggalah kepada Nabi SAW. Itu maksudnya. Jadi kita ni dalam golongan yang kedua, iaitu golongan khalaf. Salaf dan juga khalaf. Kita khalaf, yang perlu kepada penelitian, yang perlu kepada perbahasan, yang perlu kepada perbincangan, dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada tafsiran, perlu ada terjemahan. Sebab Islam apabila makin lama makin berkembang, tuan-tuan, kan, pelbagai permasalahan khusus dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, kan? Sebab bahasa Arab lain pemahamannya. Kalau sampai di Parsi, sampai berada di kawasan-kawasan yang ajam, yang bukan Arab, mereka memahami, bahkan menyebut Al-Quran itu pun dalam sebutan yang berbeza, tuan-tuan. Tapi sampai sandarannya kepada Rasulullah SAW, kerana itu ada dalam Islam ataupun dalam Quran, ilmu qiraat, kan, yang biasa kita dengar tu, kan. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, bacanya wadduha. Ada yang sampai dengan bacanya wadduha, ada sampai dengan bacanya wadduha, tuan-tuan. Mengikut kepada lahjah yang sampai sandaran bacaan tersebut kepada baginda Nabi SAW. Ini perkembangan ilmu dalam Islam, kan? Sehinggalah pada zaman kita, zaman khalaf, yang memerlukan kepada takwilan dan tafsiran dalam Al-Quran. Kita tak dapat memahami Al-Quran seperti mana orang salaf memahami Al-Quran, tak dapat, kan? Tidak dapat. Kita perlu kepada tafsiran, perlu kepada takwilan. Kita bukan macam para sahabat, bila Nabi menyampaikan ayat Al-Quran, mereka memahami sungguh, awal sampailah akhir ayat, awal surah sampailah akhir surah. Bahkan mereka mampu untuk menafsir, mereka mampu untuk mentakwil sebahagian ayat tersebut, tuan-tuan, dalam mengembangkan ilmu Islam, kan? Itu dia ulama salaf, orang yang hebat, yang terdiri daripada para sahabat Nabi SAW dan tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah kata salaf ni 300 ke 500 tahun lah selepas
kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjuruskan seluruh kehidupan mereka untuk melakukan khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir dan juga batin. Justru hidup ni khidmat kita pada Tuhan dia. Ingat tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Bila sembah pada Allah Ta'ala ni khidmat pada Tuhan, khidmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadim kita ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mereka sentiasa berpaling dari segala perhiasan dunia, kelazatannya, dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengasingkan diri daripada makhluk dengan melazimi duduk berkhalwah di gua-gua bagi mengekalkan diri mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selainnya. Jangan tuan-tuan masuk gua lepas ni dah lah, kan? Suruh khalwat, mau lah pergi panjat Gunung Datuk, nak duduk kat Gunung Datuk tak turun. Bukan tu semata-mata maksudnya, kan? Khalwah ini perbahasan dia besar, perbahasan dia panjang. Tapi kalau mengatakan bahawa khalwah di gua-gua, ia bukannya satu benda yang luar biasa. Ia satu benda yang biasa. Bahkan dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tengok sirah, buka kitab sirah, Nabi sebelum Nabi menerima wahyu di Gua Hira, Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi berulang alik, tuan-tuan, selama 5 tahun sebelum sampainya wahyu ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang alik masuk Gua Hira. Apa tujuan? Khalwah. Nabi nak mengasingkan diri daripada orang-orang musyrik yang pada ketika itu leka menyembah berhala, dan Nabi tak mampu meletakkan diri Nabi bercampur dengan mereka. Lalu Rasulullah mengasingkan dirinya ke Gua Hira. Sekali pergi 2 minggu, sekali pergi 3 minggu, 2 ke 3 minggu. Kemudian Nabi turun balik, duduk di rumah, ya. Yang mengantar makanan sama ada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha ataupun anak andanya yang menghantar makanan ke atas baginda Nabi SAW. Khadijah sedikit pun tak merungut, tak merungut, tuan-tuan. Dia tahu apa yang ada, apa yang nak dekat Nabi SAW. Apa Nabi buat dekat dalam Gua Hira tu, tuan-tuan? Nabi bertafakur, tuan-tuan. Nabi pada malamnya Nabi akan melihat ciptaan-ciptaan Allah. Kalau tengok ke langit nampak bulan, kan? Nampak bintang. Kalau bulan ni dah cantik, apatah lagi yang menciptanya. Kalau bintang ni dah cantik, apatah lagi yang menciptanya. Kalau adanya bulan, bila bulan turun datangnya matahari, macamnya matahari punya terangnya, habis semua tompek diteranginya, apatah lagi yang menciptanya. Nabi memikirkan Tuhan, memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur, tafakkur, memikirkan kejadian alam 5 tahun. Bukan Nabi pandai Gua Hira tu sampai Jibril turun wahyu, tak, tuan-tuan. Lalu perkara inilah yang diambil oleh sebagian ulama tasawuf supaya mengasingkan diri daripada satu kelompok ke satu tempat yang menjadi asbab kepada kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam tempat tersebut dah tak dapat nak ingat Tuhan disebabkan suasana tempat tersebut, kan? Jadi sebenarnya ulama menyatakan cuba tengok suasana. Kalau suasana tersebut suasana yang menyebab mengekang kita, mengganggu gugat kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar daripada kelompok tu, keluar. Contohlah, tak payah jauh dalam rumah lah. Dalam rumah kita, tuan-tuan, cari satu bilik atau satu sudut, hingga kita boleh duduk. Jadikan tempat kita tempat surau, macam surau wacik kita lah. Yang situ tempat kita baca Quran, situ tempat kita tahajud, situ tempat kita qiyam, situ tempat kita buat apa-apa ibadat kat dalam tu.
khusus untuk kita. Yang menjadi tempat itu, bila ada tempat ni jadi suasana tu sedap, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu khalwat juga. Khalwat. Tak payah masuk gua tu. Mana banyak nak gua Pak Ombau ni. Banyak ke gua Pak Ombau nak masuk? Gua Batu Malui ke mana ke mana tu Sompit. Tuan-tuan. Tak payah gua mana. Itu khalwah secara zahir. Khalwah secara batin mengasingkan diri daripada dunia, seperti mana yang disebut kat sini. Mereka sentiasa berpaling dari segala perhiasan dunia. Tuan-tuan, perhiasan dunia, mengasingkan diri. Dunia ni tak ada apa kat kita, tak berharap kepada dunia ni dah. Khalwahkan hati kita. Tuan-tuan, boleh kita memiliki harta, tak ada masalah. Kan? Bukan bermaksud khalwah pada dunia ni maksudnya kan jadi miskin, pakai baju compang-camping. Tuan-tuan, pakai selipar. Nabi berselipar. Tuan-tuan, pakai baju berlusuh. Bukan itu maksud semata-mata. Mengasingkan dunia dalam hati tersebut, tidak meletakkan dunia satu tempat yang dicintainya. Maknanya harta ni aku tak cinta, aku tak berkasih sayang dengan harta. Walaupun dia memiliki harta tersebut, tapi dia tak jadikan harta itu sebagai matlamat dia. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang harta, berapa ramai ulama-ulama kita hakikatnya kaya-kaya. Kaya Allah Taala bagi dia nikmat, kan itu nikmat. Kaya tu kan nikmat. Tuan-tuan, kaya dengan miskin. Tuan-tuan, cuba pandang, kaya tu nikmat. Bila orang kita berduit lah, bila kita memiliki harta, kan selesa tuan-tuan. Kan? Kita senang nak semayang, kita senang nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Selesa. Tuan-tuan. Dan jangan memandangkan itu sebagai matlamat kita semata-mata. Tak, itu nikmat Tuhan. Ya Allah, alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Kita diajar cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajar cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apabila mendapat nikmat. Maka itu adalah nikmat Tuhan. Allah Taala bagi kita kata nikmatlah, bersyukurlah. Bukan kita meletakkan harta sebagai tempat yang kita cintai. Asingkan hati daripada dunia. Itu khalwat juga. Itu namanya khalwat juga. Sunnah juga. Senantiasa berfikir, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalaulah harta ni hilang, dia pun tak kisah. Kan? Tak kisah. Pergi pasar, tuan-tuan, teragak ke hati nak makan kepala ikan jenahak masak kari. Kan? Masak kari. Kita pergilah pasar. Pergi pasar beli kepala ikan jenahak, tuan-tuan. Bukan murah dah, tuan-tuan. Kepala ikan jenahak kan kepala ikan kambung. Ikan jenahak, kan? Masak kari, tuan-tuan. Dah dapat beli, ni confirm lah ni, dan dapat makan. Dalam hati mesti makan tengah hari ni jenahak, kepala jenahak akan kari kita. Masak kari. Sampai ke rumah, tuan-tuan, letak kat sinki. Kan? Pergilah kau jap pergi tukar baju ke apa kau, tengok kat sinki dah tak ada jenahak dah. Yang ada tinggal kambung dia. Kan? Mana tengok-tengok dicokau kat kucing. Tahu dicokau kat kucing. Dah dimakan oleh kucing, tuan-tuan. Bayangan tu. Kalau ikutkan dari segi adat, confirm dapat makan kepala jenahak akan kari. Tapi Tuhan tak izinkan. Allah Subhanahu wa taala tak izinkan. Walaupun kita mampu beli, kita mampu nak ni, tapi bila kita mengharapkan sesuatu tersebut, Allah tak izinkan. Hilanglah harta tersebut, hilanglah rezeki kita tersebut. Macam mana? Takkan kita nak marah kucing? Takkan kita nak mengamuk kat kucing? Takkan kita nak sepak kucing? Tuan-tuan, anggap ni nikmat yang kau tarik ya Allah. Tak ada masalah. Makanlah apa yang ada. Pambung kau, kambili kau, kesadin kau. Dah tu joki kita. Makna kita jangan terikat hati kita kepada dunia tersebut. Itu saya bagi contoh yang kecil. Contoh yang besar selalu kita tengok dalam televisyen. Tuan-tuan, keluar duit ATM sekian tobai. Kan? Keluar-keluar dicokau kat orang. Tadi cokau kat kucing. Ni diambil kat orang. Tuan-tuan, apa nak buat? Kan? Bukan rezeki kita. Ya, secara dunia buat dari polis, tak ada masalah. Hak kita, hakul ibad, hak kita. Tapi kita ngaji tasawuf kan, tuan-tuan. Kan?
Fikir balik, oh ni bukan nikmat. Allah Ta'ala tarik nikmat. Ada sesuatu yang kita buat yang menyebabkan Allah Ta'ala uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian tersebut Allah nak pastikan ke mana tahap keimanan kau. Allah bagi ujian sebab nak pastikan kau jadi umat hamba yang terbaik. Sama ada nak meletakkan hati ini tergantung tertakluk kepada dunia ataupun tergantung tertakluk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya? Ini ujian kepada kita. Saya ingat lagi kalau kalam Syekh saya mari di Mesir. Dia bagi contoh mudah kalau nak tengok hati ini tergantung pada dunia ataupun tidak. Kan? Kalau misal 1 bulan kita ada gaji. Dalam bulan tersebut pasti setiap ujung bulan 25 ke ada gaji, atau kita sekarang ada pension lah. Tuan-tuan, ada pension. Tiba-tiba dalam bulan tersebut ada masalah sistem ke apa ke yang menyebabkan gaji tak dapat dibayar pada bulan tersebut, ataupun pension tak ada pada bulan tersebut. Padahal duit simpanan ada lagi ni. Duit simpanan ada, bukan tak ada. Tapi tak dapat bayar gaji. Majikan tak dapat beri gaji pada bulan tersebut. Mungkin ada masalah dan sebagainya, ataupun pension tak dapat diterima pada bulan tersebut. Agak-agak apa perasaan kita? Marah, tak senang, tidur tak cukup. Tuan-tuan, memikirkan ni nak bayar ni, ni nak bayar, ni nak bayar, ni nak bayar, ataupun ada duit nak bayar tapi memikirkan lagi. Tuan-tuan, memikirkan duit, memikirkan dunia, memikirkan benda-benda yang berkaitan dengan semayang pun tak khusyuk, Quran pun baca tak khusyuk. Tuan-tuan, kerana hati tertakluk, terikat kepada dunia tu tadi. Bukan tak boleh memiliki, boleh memiliki. Ingat tu. Bukannya kita kena tak payah beli kereta, tak payah beli motor. Tuan-tuan, Nabi ikut sunnah Nabi tak pakai kereta, Nabi tak pakai motor. Memang zaman Nabi tak ada kereta, tak ada motor. Tuan-tuan, Nabi ada unta, Nabi ada kuda. Boleh memiliki, tapi tak boleh mencintai harta tersebut. Ingat tu, maqam mahabbah kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milik boleh, tapi jangan meletakkan matlamat kita atas harta tersebut. Tuan-tuan, semua tu pinjaman Tuhan, pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni pun diberi pinjam kat Tuhan, apatah lagi dunia. Kita ni ya, sifat kita pun dipinjam kat Tuhan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Kudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, semua tu dipinjam kat Tuhan. Kudrat, hari ni ada kudrat tang sini tak? Ada. Start enjin kereta, start enjin motor. Siapa bagi kudrat tu? Allah. Kudrah sifat siapa? Kan sifat Allah, kudrah yang maha berkuasa. Kan? Yang kita bahaskan dah sebelum ni, tuan-tuan. Kan? Mereka bersahabat dengan orang-orang besar daripada salaf yang terdahulu. Salaf kita dah bahaskan tadi. Dan kekal berada dalam keadaan sedemikian hingga akhir kurun yang pertama. Akhir kurun yang pertama berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia yang berada di kurun aku. Makna bersama dengan Nabi SAW. Makna bersama dengan para sahabat Nabi SAW. Kemudian setelah keadaan semakin berubah dan ramai manusia yang lebih tertarik kepada kelazatan dan keseronokan dunia pada kurun yang kedua dan kurun-kurun selepasnya, bahkan ramai ulama yang mempunyai ilmu dan amal cenderung dan suka bercampur dengan orang-orang yang menghadap kepada dunia semata-mata. Maka mereka yang tetap pendirian menjurus ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan sebagai sufiyah. Kan? Ulama tasawuf ini berlakulah pada zaman Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, bawa sampailah kepada Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Ambil contohlah peristiwa yang berlaku pada Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali ni bukan calang-calang orang, maksudnya bukan ulama-ulama, bukan labai kampung. Tu saya nak sebut. Bukan labai kampung. Kan? Imam Ghazali ni, dia ni profesor di Jamiah Nizamiyah pada kerajaan Mamluk pada ketika itu. Kan? Jamiah Nizamiyah nama dia, University Nizamiyah.
Yang Imam Ghazali ni menjadi kepala profesor lah. Kalau sekarang ni Syekhul Azhar, dia lah nombor satu paling atas. Imam Ghazali, Muhammad ibni Ahmad Al-Tusri Al-Ghazali. Ada adik dia, namanya Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Abang dia Muhammad, adiknya Ahmad, kan? Jadi biasalah Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ini bila jadi profesor, tuan-tuan, dia punya gah itu lain. Macam adik ini pun alim juga, kan? Alim tapi tak ada kedudukan pangkat dunia macam Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari Imam Ghazali, Imam Ahmad ni semayang sekali, tuan-tuan, bersama dengan bonda dia, 3 orang. Tapi bila tengah semayang, Imam Ahmad ni mufarakah, adik ni mufarakah, kan? Kira keluar daripada jemaah, maknanya semayang sendiri lah, kan? Semayang sendiri, mufarakah. Lalu selesai semayang, ibu mengadulah kepada Imam Ghazali, adik kau ni tadi mak nampak dia mufarakah, tak ikut kau jadi imam teh. Imam Ghazali ni dan ni profesor teh, macam tu lah. Dan ni kira alim ulama paling besar lah waktu tu. Kenapa pula kau nak mufarakah? Kan? Rukun dah elok, semayang dah elok, tuan-tuan. Rukun dah elok, semayang dah elok, kenapa pula nak mufarakah? Kenapa perlu mufarakah? Jadi dia tertanya-tanya kepada Ahmad, kenapa? Tertinggal rukun kau, batal semayang kau. Pada umatnya sempurna lah. Tapi Imam Ahmad kata, aku terpaksa keluar kerana aku nampak darah dekat dalam badan kau, dekat baju kau, banyak darah, kata dia. Kerana itu nampak najis, batal lah semayang. Tak dapatlah aku nak ikut kau. Dia tengok mana ada darah, tak ada, tengah semayang ni nampak, kata dia. Imam Ghazali pun pelik. Lepas tu Imam Ahmad tanya, wahai abang, wahai Muhammad, apa yang kau fikir tengah semayang tadi? Apa yang kau fikir tentang sesuatu yang menyebabkan engkau tidak khusyuk dalam solat? Lalu Imam Ghazali terkejut tengok adik tanya soalan macam tu. Sedangkan memang betul dalam solat tadi dia memikirkan tentang masalah fiqh, tentang masalah haid darah, tuan-tuan. Dia tengah memikirkan masalah fiqh, masalah bab haid, bab darah, tuan-tuan. Lalu terkejut, ada makna selama ni adik lagi handal daripada dia. Dia zahir dia bab zahir dia handal, tapi bab dalam khasyaf, ilmu yang diberi kepada Allah Ta'ala, yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada adiknya, iaitu ilmu khasyaf, dapat melihat perkara yang tersembunyi, kan? Ilmu ni bukan jalan-jalan lah, tuan-tuan. Lalu dia tanya kat adik, mana kau belajar ilmu ni? Mana kau dapat? Tak ada, ni ilmu biasa je. Ilmu biasa saja, tuan-tuan. Adik tawaduk, adik tak nak beritahu. Tak ada, ilmu ni biasa je, ni Quran Allah semua, kan? Tak, mana kau dapat ni? Dia nak belajar ilmu daripada kau ni. Ni Imam Ghazali, tuan. Imam Ghazali. Lepas tu adik kau bakut botol, kau nak mengaji bang, kau pergi jumpa tukang kasut kat pekan, kan? Kau tanyalah dia teh. Cuba tanya dia. Cuba tanya. Ni cerita panjang ni saya ringkas lah. Pilah tanya, tuan-tuan. Imam Ghazali pilah tanya dengan jubah syekhnya, dengan tanya, wahai tukang sepatu, aku nak belajar dengan kau tentang ilmu yang kau ajar dekat adik kata. Boleh tak? Kata kan. Tak ada, aku ni tukang kasut je, kata tukang kasut tu. Aku ni tukang perbaiki kasut, mana kasut kau aku nak repair. Tawaduk, dia tak cerita, tuan-tuan. Sehinggalah Imam Ghazali datang lagi merayu. Kali ni dia turun dengan sikit ego dia, turun sikit merayu. Ilmu apa yang dapat menyingkap tabir dalam diri ni tadi? Ilmu apa namanya ni? Boleh tak nak mengaji gitu kan? Puaslah berhari-hari. Sehinggalah tukang kasut dia kata, boleh kau tanggal jubah kau tu. Tanggal jubah. Kan dulu kan syekh tu kan ada jubah, tuan-tuan, ada jubah. Dalam jubah tu pula ada satu lagi jubah. Biasalah kan, syekh besar lah,
tuan-tuan, lain tangan jubah tu. Jadi anak-anak murid yang mendengar, anak murid Imam Ghazali yang follow Imam Ghazali marah tuan kasut tu. Apa pula kau nak suruh guru kami? Ni profesor besar Jamiah Nizamiyah, jamiah yang terbesar pada ketika itu. Kan? Presiden universiti lah. Macam presiden universiti lah pada ketika itu. Apa pula kau nak suruh ni tangan jubah ni betul-betul? Imam Ghazali kata, tak, nanti dulu. Mesti ada satu benda ni. Dia pun tangan jubah dia. Ada tangan jubah, kau ambil jubah kau tu, kau pergi tolong sapu lantai kedai dia ni. Ambil jubah kau ni, sapu lantai kedai dia ni. Terkejut Imam Ghazali. Kan? Ini jubah profesor lah. Tuan-tuan, anak murid sampai marah. Kau macam tu tak payahlah, kata dia. Kalau nak ikut aku, kau pegang jubah kau ni, sapu lantai kedai ni. Sehinggalah Imam Ghazali buat taat yang menjadi asbab dia ni hilang ego dia. Lepas tu bila bertanya, kenapa kau suruh aku buat macam ni? Supaya aku nak suruh kau tinggalkan dunia, di mana dunia ni satu tempat yang hina, yang tujuan dia setakat boleh menyapu sampah. Dunia tu jubah dia tu lah, kan? Jubah yang menunjukkan dia tugas lah. Tinggalkan dunia ni, tak ada benda pun, ibarat sampah, sapulah macam tu. Sehinggalah Imam Ghazali akhirnya, kan Imam Ghazali kan difitnah sampai sekarang. Orang memfitnah Imam Ghazali. Imam Ghazali ahli falsafah yo. Dia ahli falsafah seperti mana Aristotle, Plato dan macam-macam tu lah, kan? Greek tu macam tu lah Imam Ghazali. Tak, kan difitnah oleh orientalis sampai sekarang ni. Sedangkan Imam Ghazali adalah ulama tasawuf, ulama kalam, tuan-tuan. Di mana belajar dengan guru kepada guru adiknya, iaitu Imam Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Sejak itu terbuka Imam Ghazali untuk mendalami ilmu tasawuf. Maka lahirlah Ihya, lahirlah Minhajul Abidin, dan juga kitab-kitab tasawuf Imam Ghazali yang lain. Imam Ghazali ada kitab fiqh dia. Dia Syafi'i. Ada kitab fiqh dia, Al-Wasit Al-Basit ada kitab fiqh dia. Ada kitab tauhid dia, Al-Iqtisad fil I'tiqad ada. Tuan-tuan, ada kitab falsafah dia sebelum dia mendalami ilmu tasawuf. Ada. Tuan-tuan, Imam Ghazali ni imam yang melahirkan kitab berbagai bidang dalam Islam. Alim hebat-hebat dia. Tapi di hujungnya, apabila Allah Ta'ala berikan hidayah, tunjuk untuk mendalami dan membahaskan ilmu tasawuf mengikut kepada aliran Nabi SAW. Tuan-tuan, ada orang memahami tasawuf dengan fahaman yang seronok macam ni lah. Orang yang menghadap kepada dunia, ulama-ulama, tapi menghadapkan diri pada dunia. Tuan-tuan, itu kita cukup takut. Sangat takut apabila diuji, tuan-tuan, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan pingat, na'udzubillah. Tuan-tuan, yang menjadi asbab kita terikat, tertakluk kepada dunia. Itu Imam Ghazali cukup takut. Tuan-tuan, maka boleh memiliki tersebut kedudukan dan pangkat, tapi hati-hati, ihtiyati, berwaspada kita kepada perkara tersebut supaya kita tidak jatuh cinta kepadanya. Nabi menyatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Fitnah dunia ni, takut kamu kepada dunia, kepada mendatangkan fitnah paling besar sekali. Tuan-tuan, yang kita tak kira lah taubat manalah seraban ni pun, tuan-tuan, cantik manalah jubah pun, kalau diuji, tuan-tuan, takut-takut kita, lari matlamat kita, hadaf kita, maqsud kita, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ingat tu matlamat kita Allah, kan? Samad, matlamat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada dunia ni dah. Dunia ni selain Allah lah, kan? Selain Allah, makhluk. Makhluk, matlamat kita makhluk. Nauzubillah. Tuan-tuan, kan? Itu yang berlaku kepada Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Zaman tu zaman yang diuji. Apa perkembangan Islam, teknologi, ekonomi Islam pegang pada ketika itu. Orang luar datang, sehingga orang orientalis pun belajar tentang Islam. Orang yang bukan Islam boleh bercakap Arab pada ketika itu, kan? Sehingga akhirnya mereka terjerumus, sebahagian ulama terjerumus dan terikut kepada godaan-godaan kemewahan dan sebagainya. Manakala ulama yang tetap dan teguh dengan jalan mereka dinamakan sebagai ulama tasawuf dan ahli tasawuf, kan? Ulama tasawuf dan ahli tasawuf. Cukuplah kadang nanti kita mengajilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sabbit ma qara'na wa hafizna ma naqashna. Allahumma sabbit ma qara'na wa naqashna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.